Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami pada hari ini akan membentangkan analisis ayat yang mengisahkan perihal Nabi Isa di dalam Al-Quran dan penyelewengan agama Kristian terhadap Nabi Isa. Saya, Muhammad Akil bin Hafiz Effendi, akan membentangkan pengenalan. Yang pertama, Nabi Isa ialah Rasul yang ke-24 daripada 25 orang Rasul yang telah diutuskan oleh Allah SWT. Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa dan hanya memiliki seorang ibu yang bernama Maryam. Nabi Isa merupakan salah seorang daripada 4 orang Nabi yang tergolong dalam Nabi Ulul Azmi. Nabi Isa menerima wahyu melalui kitab Injil, tetapi kitab Injil ini telah diseleweng oleh ajaran Kristian. Nabi Isa telah dijatuhi hukuman bunuh secara disalib di tengah serun. Tetapi Nabi Isa telah disangka mati disalib. Tapi Nabi Isa sebenarnya telah digantikan dengan orang lain yang mirip mukanya, dan Nabi Isa telah diangkat ke langit dengan kuasa Allah SWT. Analisis ayat ada 4. Yang pertama, penyelewengan Nasib baik bukan aku. golongan Kristian sekarang Nasib baik bukan aku. kitab Injil. Siapa ni? Kedua, faktor penyelewengan agama Kristian terhadap Isa. Yang ketiga, cabaran bagi menangani kekeliruan dalam ajaran agama Islam. Yang keempat, cara mengatasi masalah kekeliruan berkaitan agama. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, saya Muhammad Saiful Syahmi bin Zakaria akan sambung pembentangan tadi. Penyelewengan dan ikutan golongan Kristian sekarang terhadap kitab Injil. Kristian hari ini berpendapat bahawa mereka tidak akan dihukum atau dipertanggungjawabkan dengan penyelewengan yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka yang terdahulu. Kitab Injil yang kini dikenali sebagai kitab Bible pada hari ini hanyalah salah satu salinan daripada salinan yang telah diseleweng pada masa dahulu, yang di mana salinan lain telah dibakar atau dimusnah. Mereka juga berpendapat bahawa dosa yang dilakukan masing-masing tanggung, walaupun mereka tidak menegur orang lain yang melakukan dosa. Sebahagian daripada mereka juga mendakwa umat manusia dilahirkan dengan memikul dosa Adam yang ada pada leher kaum Adam. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Muhammad Faizuddin bin Tauhir. Saya akan menyambung tentang faktor penyelewengan agama Kristian terhadap Nabi Isa. Yang pertama, umat Nabi Isa, mereka berpura-pura mengikut ajaran Nabi Isa, walhal mereka semua punya niat untuk membunuh Nabi Isa. Yang kedua, pendeta terulung Kristian Paul ataupun Saul telah menyesatkan bangsa Eropah dengan mencampurkan khurafat falsafah Yunani dan Rom. Dia menulis 14 pasal baru dalam The New Testament. Seterusnya menghalalkan perkara yang haram dan menghapuskan hukum hakam yang mengikut ajaran Kristian yang sebenar. Yang ketiga pula, kerajaan Rom menekan pengikut Kristian. Para dai ketika itu seperti Petrus yang cuba untuk mengembangkan risalah tauhid ini pada era awal Masihi menghadapi kekangan yang serius daripada pemerintahan Rom. Yang keempat, Paul merosakkan agama ini sehinggakan ajaran sesat ini berkembang dan menjadi anutan majoriti kaum Kristian pada hari ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nakiuddin bin Saharuddin akan menyambung pembentangan yang disampaikan oleh rakan sekumpulan saya tadi. Baiklah, isi yang ketiga, saya akan ceritakan tentang cabaran bagi menangani kekeliruan dalam ajaran agama Islam. Baiklah, cabarannya adalah terdapat wujudnya pengaruh yang cuba memesongkan akidah penganut agama Islam. Sebagai contoh, sejak zaman Nabi Muhammad SAW hinggalah pada zaman kini, umat Islam secara amnya tidak pernah sunyi daripada berhadapan dengan isu penyelewengan
akidah dan penyebaran ajaran sesat. Berdasarkan petikan ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 150 dan 151, telah menunjukkan betapa Allah SWT membenci golongan kafir yang menyesatkan umat Islam dengan memberikan balasan sesaan yang dahsyat lagi hina. Seterusnya, daripada apa yang dikisahkan dalam isu penyelewengan agama Kristian terhadap Nabi Isa, ianya menjadi bukti bahawa seandainya kita mempunyai iman yang lemah atau kurang ilmu agama, pasti kita akan keliru dalam dan mudah terpesong dari ajaran Islam. Seterusnya, saya akan ceritakan tentang cara mengatasi masalah kekeliruan berkaitan agama. Yang pertama, peruntukan undang-undang dilaksanakan dengan ketat. Dalam isu sebegini perlu dimainkan peranan oleh golongan yang berkuasa untuk mengubah undang-undang yang serius tentang gejala ajaran sesat di negara kita. Sebagai contoh, dalam satu kajian pada tahun 2000, Khadijah Hambali telah menyimpulkan bahawa fatwa berhubung pengharaman ajaran sesat merupakan kategori fatwa yang kerap dikeluarkan dan diwatakan oleh hampir setiap jabatan mufti negeri. Hal ini menunjukkan negara kita sebagai negara Islam yang berdaulat amat mengutuk keras akan penyebaran ajaran sesat. Jika seseorang individu yang mempunyai niat untuk menyebarkan ajaran sesat di dalam negara maupun di luar negara itu berjaya ditangkap, nescaya hukuman yang amat berat akan dikenakan kepadanya. Selain itu, pihak JAKIM adalah sebagai agensi pusat yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal pembangunan dan kemajuan Islam di negara ini. Mereka perlu memainkan peranan yang besar dalam memperkukuhkan langkah membendung masalahnya. Sebagai contoh, JAKIM perlu mengetatkan mekanisme mereka ke arah pembenterasan ajaran sesat dengan memperbanyakkan peronda atau unit keselamatan untuk memperhatikan sebarang gerakan ajaran sesat di dalam negara. Pengajaran yang boleh didapati dalam analisis ayat ini ialah kita sebagai umat Islam perlu memperkukuhkan tahap iman kita dengan meyakini akan hadis dan Al-Quran serta beriman dengan rukun iman yang telah kita pelajari dari kecil. Nescaya diri kita semua akan dilindungi dan dijaga oleh Allah SWT dari sebarang ajaran sesat dari yang akan merosakkan akidah kita. Selain itu juga, kita perlu menguasai ilmu agama dengan lebih mendalam dan perlu mengkaji akan isu itu. Kerana tanpa ilmu agama yang tinggi, sebarang andaian atau kata putus mereka yang tidak mengkaji ilmu agama akan mencetuskan kekeliruan dalam perbualan, malahan akan menjejaskan kehidupan mereka. Baiklah, kesimpulannya, Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke syurga untuk membawa kebenaran pada hari kiamat kelak. Selain itu, Nabi Isa juga menerima wahyu melalui kitab yang dinamakan kitab Injil dan tergolong di dalam Rasul Ulul Azmi. Kita juga mestilah mencintai serta mengikuti segala ajaran yang diajarkan oleh Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali, janganlah kita menjadi seperti umat Nabi Isa yang tidak mahu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa AS. Sekian, terima kasih.